الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة المسلمون, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh ajaran Allah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun kepada kita, tanpa menolak mana-mana ayat maupun huruf dalam kehidupan kita, dan berusaha sedaya upaya menjauhkan diri kita dari terjebak dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Insya-Allah akan tergolonglah kita di kalangan hamba-hamba yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Hatta Nabi SAW menyebut, aku pun tidak masuk syurga dengan amalan aku, tetapi aku dimasukkan syurga, kamu dimasukkan ke dalam syurga ialah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru kepada rakan-rakan yang masih berada di luar agar tidak bersembang menghisap rokok, hisap vape dan sebagainya di luar. Peluang Jumaat yang Allah berikan kepada kita, mungkin ini Jumaat yang terakhir dalam hidup kita. Andai masjid penuh, duduklah kawasan yang berhampiran dengan masjid, berdiam diri, jangan bersembang pada ketika ini, karena ia menzahirkan kebodohan yang ada dalam jiwa kita sendiri. Kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, bulan yang ada padanya ibadat haji, bulan yang Allah ceritakan tentang pengorbanan seorang manusia yang hebat, yang berjaya mengorbankan hatinya, mengorbankan seluruh kehidupannya, keluarganya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut dalam Al-Quranul Karim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan kami telah memerintahkan hamba kami Ibrahim dengan beberapa perintah, dengan beberapa ayat, beberapa kalimat, lalu berjaya Ibrahim menunaikan segala titah perintah kami. Allah menceritakan bagaimana Ibrahim alaihi salam bukan hanya dia yang berkorban di jalan Allah, keluarganya juga berkorban di jalan Allah. Anak yang begitu muda sanggup disembelih oleh bapa sendiri, kerana itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri yang melahirkan anak sanggup ditinggalkan suami di tengah-tengah padang pasir, kampung yang disebut wadin ghairi zi zar'in, satu kampung yang tidak ada padanya tanaman, tidak ada binatang, apatah lagi manusia yang hidup di situ.
Tidak keluar perkataan daripada isteri Nabi Ibrahim alaihi salam satu keluhan, abang jangan buat kerja bodoh tinggal tengah-tengah padang pasir ni. Isteri Nabi Ibrahim tak pernah kata macam tu. Maka kita mengharapkan supaya keluarga kita, diri kita dapat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh datuk nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalaulah anak muda itu yang bernama Ismail alaihi salam, daripadanya lah datangnya keturunan yang hebat, melahirkan manusia yang hebat, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang dikahwini oleh Ismail alaihi salam, pada peringkat awalnya dia mengeluh susah hidup dengan Ismail. Lalu Nabi Ibrahim perintahkan supaya Nabi Ismail menukar bendul rumah ini, iaitulah menceraikan isteri ini. Berkahwin untuk kali yang kedua pun sama juga, dapat isteri yang ketiga. Isteri yang ketiga redha dengan kehidupan Nabi Ismail yang susah. Lalu daripada keturunan yang saleh inilah lahirnya seorang insan yang hebat, yang diangkat darjatnya tinggi lebih daripada para malaikah, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang ditunjukkan juga oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu. Allah nak kita semua yang hadir ni jaga diri kita daripada api neraka. Dan Allah pesan, wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kamu juga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertungku lumus mengajak anaknya tuan-tuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam buat kapal atas bukit. Orang kata bodoh, buat kapal atas bukit ni lambat menang. Lambat nak berlayar. Kalau nak buat kapal, kalau nak cepat berlayar, buat tepi laut, jangan buat di atas bukit. Idea yang dikeluarkan oleh Nabi Nuh, satu idea yang dianggap bodoh, yang telah terkebelakang. Idea yang dibawa oleh seorang manusia yang mengaku pemimpin yang hebat, buat kapal yang besar di atas gunung. Satu idea yang digelar oleh manusia pada ketika itu, pemikiran yang lembab. Lalu mereka pi ramai-ramai berak atas kapal itu, maki Nabi Nuh, hina Nabi Nuh, sehingga kan Nabi Nuh angkat tangan, ya Rabb, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku dakwah kepada kaum aku siang dan malam. Aku tak ada rehat siang dan malam, aku dakwah 900 tahun lebih Nabi Ibrahim buat kerja. Bukan 9 tahun, bukan 29 tahun, 900 tahun lebih. Jadi Tok Bilal 15 tahun pun tak larat main azan lah. Tu pun tak mau lepas jawatan, duk makan gaji buta kan. Mula-mula jadi Tok Imam semangat, elang masuk 1000 semangat, kuih lama kuih balok, kuih lama kuih balok, kuih lama kuih balok, duk di bank tunggu elang. Kita duk masjid, Tok Imam tak ada. Kalau tak mampu letak jawatan. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam, dia mengadu pada Allah, aku dakwah siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak bertambah pun dakwah aku ya Allah, melainkan orang lari. Lagi aku dakwah, lagi depa lari, lagi aku dakwah, lagi depa lari. Hatta anak dia, isteri dia lari. Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah uji Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mana dia tegur isteri dia, tegur anak dia, Nabi Nuh dah terlepas. Kalau kita tak pernah tegur isteri kita, tak pernah tegur anak-anak kita bab semayang, bab aurat, tuan-tuan, kita belum lepas dengan Allah. Tegur sekali tak cukup, bimbing sampai kita mati, kita bimbing mereka. Bagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam bila mana berhadapan dengan ahli-ahli sihir yang begitu hebat pada zaman Firaun. Kita tengok orang kena rasuk, tuan-tuan, tak torah duk dah. Nabi Musa alaihi salam dia duduk di hadapan
ahli-ahli sihir yang hebat pada zaman Fir'aun. Allah uji Nabi Musa, Allah uji Nabi Ibrahim lawan dengan kerajaan-kerajaan yang taut pada ketika itu. Nabi Ibrahim bukan takat depa marah dia, bukan takat kerajaan marah dia, pak dia pun marah kat dia. Tak cukup dengan pak dia marah kat dia, depa ambil dia bakar pula dengan api. Tak puas hati, bakar tak menyala, bakar tak terbakar, hantar buang negeri. Punya meluat kerajaan zaman Nabi Ibrahim kepada Islam. Nabi Ibrahim depa nak bunuh, nak ranapkan terus Islam. Allah uji Nabi Musa alaihissalam, macam mana Nabi Musa dia membesar dalam istana Fir'aun, tetapi Nabi Musa tak terpengaruh dengan kemewahan yang ada pada Fir'aun. Hang lawan Tuhan, aku lawan hang. Kalau hang ikut Tuhan, aku ikut hang. Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan membaling tungkat, bertukar menjadi ular yang besar, lalu menelan ke semua ular-ular yang merupakan sihir pada ketika itu. Bagaimana Allah tunjuk kekuatan Allah di hadapan Fir'aun. Ahli sihir tadi masuk Islam. Pasal mereka tengok kebenaran. Ni mengaji pun tak main, duk tengok video sekerat dalam YouTube. Edit tang ni, nah maki orang. Kalau kuliah main pun duk melengkak kat luar. Loudspeaker boleh pasang tak apa, esok tak boleh pasang, duk luar tak dengar. So itu tuan-tuan, kita kena bawa diri kita, bawa badan kita, bawa telinga kita, korbankan masa kita sementara kita hidup. Orang mati tak gaduh main mengaji dah. Saya pesan dekat diri saya dan tuan-tuan, kalau dah mati tak payah duk main dengar kuliah dalam masjid. Orang dah pergi tanam kita duk keluar tengah malam main duk mengaji, tak payah. Mati tak gaduh mengaji dah. Terima saham yang kita buat selama ni. Kalau kita tanam pokok yang baik, kita jadi orang yang baik. Satu Nabi kata, jangan kamu jadi orang yang kalau nampak orang baik, aku baik. Kalau mereka jahat, aku jahat. Nabi kata, biarlah apa pun orang, kita jadi baik. Kalau orang jahat, kita jangan jadi jahat. Allah uji pula bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Allah uji Nabi dikeluarkan daripada kota Mekah. Allah uji Nabi dengan diuji kepada para sahabatnya. Bagaimana Mus'ab bin Umair boleh meninggalkan kekayaan yang ada dalam kehidupannya. Allah lebih utama, Nabi lebih utama daripada keluarganya. Sewaktu Mus'ab bin Umair, kata Nabi, anak muda yang kacak, yang paling kaya, yang pakai baju lawa, pakai minyak wangi, paling mahal dalam kota Mekah, dia boleh jadi miskin di dunia ini sebab Nabi SAW. Dia miskin di dunia ni sebab idola dia Nabi. Kerana kenikmatan yang kekal abadi hanya di akhirat. Bila dia masuk Islam, ada seorang manusia yang nama dia Uthman bin Talha. Dia tengok Mus'ab bin Umair dia ulang alik masuk rumah Al-Arqam Ibn Arqam. Dia pergi mengadu dekat mak Mus'ab bin Umair. Mulut dia punya celupak, mulut dia punya laju daripada angin, digambarkan oleh para ulama. Lajunya mulut dia daripada angin. Angin tak ada sampai lagi rumah Mus'ab, mulut dia sampai dah rumah Mus'ab. Cerita dekat mak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, anak kamu dah keluar dah daripada ajaran kita. Mak dia pukul dia, kurung dia tuan-tuan. Ugut dia, kalau hang tak keluar daripada agama ni, mak akan bunuh diri dengan tak makan. Dia kata, mak matilah berapa kali pun, cik tetap dengan Islam. Islam tak suruh kita lawan mak kita, tapi kalau mak paksa kita keluar Islam, cakap elok-elok, cik takkan keluar. Mak matilah berapa kali pun, cik takkan keluar. Bagaimana Allah uji sahabat Nabi yang nama Salman Al-Farisi. Anak orang kaya tuan-tuan, anak orang kaya bila jumpa satu agama, agama Nasara, dia jumpa satu agama Nasara, dia berminat. Akhirnya kesusahan dia itu jumpa dengan Nabi SAW. Allah uji anak muda yang disebut Ashabul Kahfi. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili yang meninggal dunia di Syria pada bulan Syawal baru-baru ini.
Beliau menyatakan dalam itu, ulama mufassir menyatakan bahawa Ashabul Kahfi ini peristiwa mereka berlaku sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi Musa menyebut benda itu dalam Taurat dan disoal oleh Yahudi kepada Nabi SAW. Dia tahu kalau kata Muhammad mai akhir zaman, dia mesti tahu cerita ni kalau dia Nabi. Ada pendapat yang mengatakan mereka Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Bila dah lahir Nabi Isa, mereka tengah lena dalam gua. Allah angkat Nabi Isa ke langit, mereka keluar daripada gua. Antara kebangkitan Nabi dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, ini kata ulama. Soal berlaku bila, itu berlaku khilaf. Tapi yang penting wajib beriman dengan cerita Ashabul Kahfi sebab ada dalam Quran. Berapa orang, berlaku bila, hari bulan apa, yang tu tak wajib. Yang wajib kita beriman, kita kena yakin dan beriman. Allah bagi tahu ada kumpulan anak muda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah cerita tentang orang muda. Duk angkat tayar, duk race motor malam-malam tu, bukan orang tua-tua, umur 80 tahun dia tak race motor lah. Lutut pun longgar lah. Yang duk buat lompat kot jalan apa kot tu orang muda. Maka Allah gambarkan ada kumpulan muda, fityatun amanu bi rabbihim, satu kumpulan anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bawa agama mereka ni daripada Malik di Kianus, seorang raja di Kianus. Mereka ni bila hidup zaman raja ni paksa mereka sembah berhala. Dan mereka bukan calang-calang orang. Ashabul Kahfi di kalangan mereka orang-orang yang hidup dalam istana, anak-anak orang kaya, anak-anak orang kenamaan, anak-anak menteri. Biarpun mak bapak mereka lari ikut agama yang sesat, mereka tetap dengan iman, lari masuk dalam gua. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa Ashabul Kahfi kepada Allah, ya Allah bantu kami, ya Allah bagi rahmat kamu pada kami, berilah petunjuk kepada kami untuk memelihara agama kami. Allah rakamkan dalam peristiwa Ashabul Kahfi ada seekor binatang anjing. Kata ulama al-mufassirun, anjing ini adalah salah seekor anjing yang dipelihara oleh Ashabul Kahfi sebagai anjing yang menjaga tanaman mereka. Anjing tu ikut tuan dia duduk di hadapan pintu gua, letak pacak tangan dia lagu tu tuan-tuan. Siapa tak berani masuk dalam gua? Kata ulama, wa huwa naimun, dia pun tidur anjing ni macam mana tuan dia tidur selama 309 tahun. Anjing kawan dengan orang saleh, anjing kawan dengan ulama. Allah muliakan anjing tu sampai ada dalam Quran. Kalau anjing, binatang yang kita tak boleh makan, diharamkan makan, sembelihlah lagu mana berapa kali sebut nama Allah, tak boleh makan anjing ni. Tapi Allah muliakan anjing ni sebab apa? Dia kawan dengan orang saleh. Dia bantu anak-anak muda yang taat kepada Allah. Dah kalau kita ni mengaku kata orang tak boleh main mengaji, tak boleh main semayang, baca surah Kahfi, malu dengan anjing tu. Kalau anjing boleh pergi duduk dengan orang saleh, anjing dia boleh jaga orang saleh. Allah muliakan anjing ni. Walaupun dia anjing tapi Allah muliakan dia. Sebab dia kawan dengan Ashabul Kahfi, anak-anak muda, Allah hidupkan dia bersama-sama Ashabul Kahfi 309 tahun duduk bersama. So itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak heran kalau orang tak mengaji, dia kena fikir. Nabi, sahabat Nabi mai tanya, "Ya Rasulullah, aku ni semayang tak banyak, puasa pun tak banyak, zakat pun tak banyak." Ini sifat tawaduk. Takkan amai habaq dia kata aku semayang banyak, puasa pun banyak, hari-hari. Min babil adab, daripada bab adab dia akan rendah diri. "Ya Rasulullah, aku ni semayang pun kurang, puasa pun kurang, sedekah pun kurang, tapi aku sayang Allah dan aku sayang Rasul Allah."
Lalu kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan duduk di akhirat nanti dengan orang yang kamu sayang. Anjing tadi, kata ulama, Allah muliakan dia sebab dia duduk dengan orang saleh. Sebab itu pengorbanan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, termasuklah sahabat Nabi, termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita hayati. Tak payah pergi duduk sembelih tengkok, bawa telinga kita main dengar kuliah tu kira bagus dah. Bawa jiwa kita duduk dalam masjid. Bagaimana ulama-ulama dulu menghabiskan saki-baki umur mereka dengan mengabdikan diri kepada Allah. Kalau tengok sahabat-sahabat Nabi, kalau tengok apa yang telah diperjuangkan hasil daripada didikan Nabi SAW, mereka juga orang, kita pun orang. Kita usaha, kalau tak boleh jadi semua macam mereka, jadi satu pun jadi. Nak karang kitab macam Imam Nawawi tak mampu, Ustaz. Kami tak pandai Arab. Hak pandai Arab pun belum tentu boleh buat. Tak mampu. Nak didik anak jadi pandai-pandai semua, tak boleh, Ustaz. Ambil satu. Korang-korang kita main mengaji tiap malam. Korang-korang kita hafal juzuk amma. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita muhasabah pada hari ini. Sejauh mana pengorbanan yang kita lakukan? Kalau umat dulu nak semayang payah, nak ibadat payah, nak zahirkan Islam itu payah, kita diberi kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Apa yang kita guna kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini? Allah akan tanya nikmat-nikmat, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari itu Allah akan tanya tuan-tuan, Allah tanya saya, nikmat yang kamu dapat selama ini, di manakah kamu telah gunakan? Moga-moga mimbar hari ini memberi kesedaran kepada saya dan tuan-tuan yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita melakukan beberapa perkara yang saya akan sebutkan secara ringkas kepada tuan-tuan. Pertama, hendaklah kita berusaha untuk memahami Islam itu dengan pahaman yang sahih. Sama ada dalam bab solat, puasa, sirah Nabi dan sirah para sahabah dan juga para tabi'in dan sirah perjalanan hidup orang-orang saleh yang tersebelum daripada kita. Yang kedua, marilah sama-sama kita menegakkan dengan mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian kita. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita berdakwah, mengajak manusia yang disebut oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu rugi kecuali orang illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan dengan perkara yang benar. Marilah kita berpesan-pesan dengan perkara yang benar. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran, walaupun dimaki, walaupun dihina, walaupun dibuang kerja, disiasat, disoal, diherdik, dimaki dan sebagainya. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh.
Dan yang terakhir, marilah kita melakukan kerja secara berjamaah. Lihat bagaimana semut yang menghasilkan sebuah sarang yang begitu hebat memerlukan kerjasama daripada semut-semut. Ada yang mati, ada yang kelaparan, ada yang panas, demi melahirkan sebuah istana yang hebat untuk mereka menginap, berada pada sarang tersebut. Kalau semut boleh berkorban, kerja secara berjamaah, lebih-lebih lagi manusia dituntut oleh Allah melakukan kerja amal soleh dengan penuh adab dalam berjamaah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru kepada tuan-tuan untuk wakaf dana kipas gergasi Masjid Sembilang. Insya-Allah ada tabung di luar. Tuan-tuan boleh bagi banyak mana yang tuan-tuan bagi. Kalau tuan-tuan rasa boleh hidup lagi sampai minggu depan, bagi lu sikit. Minggu depan mai tambah. Tapi kalau berasa tak yakin macam nak mati sehari dua ni, elok bubuh perhabis. Tuan-tuan bawa keluar IC, bawa keluar lesen. Takut mereka kata orang asing pula. Bawa keluar IC, bawa keluar lesen, yang lain tu bubuh perhabis. Wakaf bina masjid untuk beli kipas gergasi, untuk bagi selesa lagi majlis masjid kita ini, untuk adakan program-program agama insya-Allah. Segala sumbangan tuan-tuan, pihak masjid mengucapkan jazakumullahu khairan jazak. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibn al-Marhumi Sultani Badli Shah, wa kadzalika maulana tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wal nasara wal munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma khzul man khazala al-Islam ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر الإسلام واجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المظلومين في بلاد الشام سوريا وفلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي أفغان وفي كمبوديا وفي ميانمار وفي كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.